Nama aku Azri. Aku memiliki sebuah klinik pergigian swasta yang bertempat di tanah air. Akhir-akhir ni boleh dikatakan urus niaga semua agak terjejas di kemelesetan ekonomi. Klinik gigi aku juga tidak terkecuali. Kalau dulunya sel aku bolehlah dikatakan banyak dan agak lumayan, kini bisnes aku boleh dikatakan agak tenat. Paling malang, bulan lepas aku hanya peroleh jualan hanya cukup makan saja untuk bayar kos gaji pekerja. Untung tak ada. Gaji aku pun tak ada. Duit simpanan sendiri pun terpaksa dikorbankan demi membayar bil utility. Malam tu, sedang aku merenung nasib sebelum menutup pintu klinik, tiba-tiba pintu klinik aku diketuk. Pintu depan tu sebenarnya dah dikunci. Aku selalunya akan kunci sementara sehingga semua urusan selesai. Aku pun bergegas pergi ke pintu. Aku terangkan kepada pelanggan bahawa klinik telah ditutup. Perempuan yang aku kira berumur sekitar awal 30-an tu sekadar menjeling sayu. Matanya redup dan seakan cuba meminta simpati. Aku berbelah bagi antara menolak rayuannya atau terus menerima kerana duit. Aku sendiri keliru. Tak apalah, rezeki aku mungkin. Kebetulan semua pekerja aku dah balik. Aku memang rasa malas dan cuba memintanya untuk datang esok. Tapi dia masih tidak berganjak. Terus menggayikan tangan menekuk permukaan pipi kanan, mengerutkan dahi. Dan aku kira dia cuba membayangkan kesakitan yang dialaminya. Aku mengeluh panjang dan hati aku berbisik. Mungkin hari ni rezeki lewat malam. Mungkin boleh aku sebelih untuk bajet bulan ni. Yelah puan, bolehlah. Puan masuklah. Saya tolong puan je ni. Kesian dekat puan. Aku jemput dia masuk. Kemudian aku daftarkan nama dia. Lalu dia sekadar tersenyum dan mengangguk. Sunyi? Ya. Atau tidak langsung terpacul dari mulutnya. Dia diam saja daripada mula dia masuk sehinggalah dia pergi ke depan kaunter. Dia cuma mengeluarkan sekeping IC lalu diletakkan di atas meja klinik. Dan aku perasan IC-nya sedikit usang dan seakan berpasir. Aku meniup pasir yang sedikit tebal di ruangan nama. Puan duduk dulu lah ya. Saya daftar dulu. Nanti saya panggil puan ya. Dia masih tidak mengeluarkan suara. Tersenyum saja dari tadi. Nur Syazana Ismail. Nama sedap, tapi bunyinya agak familiar. Yalah. Nama Melayu kan, apa nak pelik kan? Mesti ada orang yang pakai nama lebih kurang sama.
Aku serahkan semula IC kepada wanita tadi dan aku arahkan dia untuk duduk sebentar. Dia sekadar duduk lalu berbaring di atas kerusi pergigian. Tiada aduan sakit ataupun suara kedengaran daripada dia. Lalu aku berpaling ke arahnya seolah meminta penjelasan. "Puan, sakit apa puan?" Masih sunyi. Dia hanya tersenyum, tetapi kedua anak mati hitamnya terus menjeling aku dalam-dalam. "Kak, jangan bawa masa saya kak. Pukul 11 malam dah ni." Suaraku sedikit meninggi. Kesabaran aku juga ada batas dan hadnya. Dan dia masih begitu. Sunyi. Namun bila dia mula membuka mulutnya, tangan kanan aku yang memegang cermin pergigian mula menggeletar. Cuma cermin pergigian terlepas lalu menyembah lantai klinik. Mataku tertancap pada tulang rahang bawahnya yang telah patah dua di bahagian dagu. Tulang rahangnya seolah-olah seperti jungkang-jungkit, terbuai-buai di bahagian tengah, terbelah dua, dan darah memancut-mancut di kawasan tu. Lidahnya pula hampir terputus semuanya. Beberapa batang giginya juga hampir hilang di bahagian rahang yang patah tu. Aku tergamam. Kes trauma aksiden sebegini dah lama aku tak hadap. Last aku tengok kes begini 10 tahun lepas sebelum aku buka klinik gigi. Kes apa ni? Kerusi pergigian aku sedikit ke belakang sebelum aku mulai menyedari sesuatu. Pakaian akak tadi yang mulanya kemas berbaju kurung kini tidak lagi begitu. Kaki kanannya dari lutut ke bawah dah terkulai dan terkehil. Darah memancut-mancut keluar dari paha kirinya. Tangan kirinya dah tak ada. Terputus ke? Baju kurungnya compang-camping dan koyak rabak. Aku kaget dan aku tersembam ke lantai. Aku sekadar mengensot ke belakang. Namun, lembaga tadi terus setia menyeringai dan menjeling ke arah aku. Dek, akak tak minta banyak. Akak nak doktor ganti balik rahang akak, nyawa akak dan nyawa anak akak yang doktor langgar hari tu. Aku tersentak dan aku tertarik jauh setelah kakiku direntap oleh seorang budak lelaki yang penuh berlumuran darah. Itu saja kisah pesakit terakhir aku di klinik pergigian Azri. Klinik ini telah ditutup akibat pemiliknya, Dr. Azri, dikatakan menghilangkan diri akibat tekanan hutang yang terbeban. Namun, kisah sebenar tersimpan dalam rakaman CCTV di klinik tersebut. Hanya isteri Dr. Azri sahaja yang terus menyimpan rahsia, kerana dialah punca sebenar sehingga terjadinya kematian tragis budak lelaki dan emaknya itu.
Ketika dia sedang memandu, dia tertidur lalu melanggar dua beranak itu. Setelah dilanggar, dia lari dan terus menghubungi Dr. Azri demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dek kerana sayangkan isteri, Dr. Azri yang menguruskan mayat mereka semua tanpa pengetahuan pihak berkuasa. Budak lelaki dan emaknya itu mungkin gentayangan untuk membalas dendam.